Assalamualaikum, salam hormat, anda bersama saya Haris Ashraf Hasnan. Kami di Astro Awani akan terus membawakan perkembangan terkini berkaitan dengan situasi banjir yang berlaku pada ketika ini, termasuklah usaha-usaha menyelamat, menghantar bantuan. Rakan-rakan setugas saya berada di lapangan pada ketika ini untuk terus membawakan perkembangan lanjut dari semasa ke semasa. Tetapi sebelum itu, suka untuk saya kongsikan berkenaan dengan situasi banjir semasa, memetik daripada portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Jumlah mangsa pada ketika ini adalah 22,666 mangsa, dengan jumlah pusat yang dibuka, pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka adalah 304 buah pusat dengan melibatkan 8 negeri, 7,777 keluarga. Dan kami difahamkan angka ini dijangka akan terus meningkat. Usaha-usaha untuk menyelamatkan mangsa mereka yang terperangkap, terkandas, sama ada di lebuh raya utama ataupun di kediaman masing-masing akan terus kami bawakan perkembangan lanjut dari semasa ke semasa. Pada waktu ini saya akan membawa diskusi ataupun perbincangan ini, melihat pertamanya adalah dari segi kesiapsiagaan dan juga bagaimana kita memastikan bahawa usaha untuk mengatasi ataupun mendepani cabaran bencana, terutama dalam situasi banjir pada ketika ini, dijalankan secara holistik. Bagaimana penglibatan NGO, kerajaan dan juga masyarakat secara umumnya dapat digembling, whole of nation itu dapat digerakkan dalam usaha untuk membantu mereka-mereka yang menjadi mangsa akibat daripada bencana ini. Dan kita juga akan melihat dari sudut kesihatan, mungkin pada masa sama kita tidak boleh abaikan bahawa kita masih lagi mendepani COVID-19, dan seterusnya adalah melibatkan dari segi mungkin ada penyakit-penyakit bawaan air dan sebagainya. Itu menjadi antara kebimbangan pada ketika ini. Dan kami di Astro Awani akan terus membawakan perkembangan lanjut dari semasa ke semasa. Tetapi untuk waktu ini saya ingin membawakan perbincangan kita untuk melihat dari segi NGO yang begitu aktif sekali terlibat secara langsung dalam usaha-usaha membantu mereka yang merupakan mangsa banjir dan juga penyelamatan, memberi bantuan kesihatan dan sebagainya. Berada menerusi talian Google Meet pada ketika ini adalah Datuk Dr. Ahmad Faizal Firdaus, Presiden Mercy Malaysia. Datuk, terima kasih kerana sudi bersama dengan Astro Awani. Kita tahu situasi sekarang sangat meruncing. Perdana Menteri semalam menyatakan bahawa banjir terutama di Lembah Kelang, Selangor ini tidak dijangka sama sekali kerana secara kebiasaannya sebelum ini, Mercy juga ke lapangan, kebiasaannya pada penghujung tahun kita akan melihat pasukan Mercy akan ramai di pantai timur Semenanjung. Tetapi kali ini kita lihat bencana banjir ini cukup luar biasa sekali di Lembah Kelang, Selangor ini. Dr. Ahmad Faizal, bagaimana, apakah gerak kerja Mercy pada ketika ini? Kerana kita tahu di media sosial rakan-rakan saya sejak daripada pagi tadi, malam tadi sebenarnya, kami terus membawakan permohonan, rayuan mereka yang meminta bantuan dan sebagainya. Bagaimana kita ingin memahami dalam suatu krisis ketika ini, bantuan itu, koordinasi itu perlu dijalankan, Doktor? Terima kasih. Yang pertama sekali, sememangnya kesiapsiagaan itu sangat penting. Itu yang pertama. Dan kita harus akui bahawa kesiapsiagaan di peringkat nasional memang ada, dan pihak NADMA terutamanya telah mendepani dan memimpin koordinasi kesiapsiagaan dan juga respons, dan setiap bulan Oktober, termasuk bulan Oktober tahun ini, telah pun dilancarkan secara rasminya kesiapsiagaan seluruh negara untuk menghadapi banjir monsun timur laut ini. Dan gerak kerja telah pun dimulakan sejak Oktober lagi. Cuma apa yang berlaku kali ini mungkin ada sedikit di luar jangkaan dari segi kesan dan impak, terutama sekali di negeri-negeri yang tidak kebiasaannya mendapat banjir yang besar. Dan
waktu ini seperti mana yang telah dilaporkan tadi, ada 8 negeri yang terlibat, ya. Dan negeri-negeri yang biasa terlibat tetap terlibat juga. Negeri-negeri di pantai timur, Sungai Kelantan, Sungai Pahang telah pun naik aras mereka, dan di negeri-negeri Kelantan dan Pahang terutamanya ada kawasan-kawasan yang telah pun terkesan. Begitu juga kurang sedikit di Terengganu. Yang lebih memeranjatkan sedikit ialah mungkin kesan dan impak di negeri Selangor dan Lembah Kelang terutamanya. Di negeri Selangor sekarang fokusnya dua serampang dari segi geografinya. Satu ke arah barat laut di kawasan Kelang, Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sekitarnya. Kemudian di sebelah selatan, ke arah selatan Lembah Kelang, di kawasan Ulu Langat dan mengarah ke Kajang dan seterusnya. Jadi kawasan dua aliran ini, kalau kita boleh katakan, di mana berlakunya banjir besar sekarang. Dan setakat ini koordinasi sedang berjalan dengan lancar, baik di peringkat pusat maupun di peringkat negeri. Di peringkat negeri Selangor, Kerajaan Negeri Selangor juga ada Jabatan Pengurusan Bencana Negeri yang bekerjasama dengan peringkat pusat, dengan MKN Negeri dan juga dengan NADMA dan juga NGO seperti Mercy Malaysia. Kita juga berkoordinasi dengan NGO lain dan juga masyarakat setempat, ya, iaitu kumpulan-kumpulan komuniti tertentu. Sekarang ini keadaan hujan masih lagi berlaku di setengah-setengah tempat, cuma sudah reda sedikit di Kelang dan Shah Alam, tapi paras air masih lagi tinggi dan mereka yang stranded ataupun yang tertangkap di rumah dan rumah kediaman terutamanya masih ada. Dan buat masa ini, Mercy Malaysia khususnya sedang menggerakkan pasukan ke arah Shah Alam dan juga Kelang. Ada 2 pasukan yang sudah pun bergerak di lapangan di dua-dua buah kawasan. Kita akan menyalurkan bantuan ready to eat meals ataupun pack makanan yang sedia untuk dimakan, ya, kerana ini adalah fasa kecemasan untuk mereka yang dapat diselamatkan oleh rakan-rakan kita daripada APM, daripada Angkatan Tentera Malaysia dan juga SMART yang telah dihantar ke lokasi. Begitu juga kita sedang memantau dan meninjau keadaan di aliran sebelah selatan ke arah Ulu Langat dan Kajang. Di sana juga kesannya agak teruk, dan kita juga lagi sekali akan menggerakkan pasukan kita ke sana dengan bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama sekali bantuan makanan yang sedia dimakan tadi. Di pantai timur, keadaannya sedikit berbeza. Ramai yang telah dapat dipindahkan ke pusat-pusat pemindahan dengan selamat. Jadi fokusnya sedikit berbeza. Masih lagi kita hantarkan bantuan makanan, tetapi juga kita sedang menyiapkan bantuan dari segi alat-alat kebersihan sendiri, yang hygiene kits yang juga penting dalam masa seperti ini. Dan pasukan-pasukan perubatan kita sedang disediakan, satu untuk ke pantai timur dan satu untuk kawasan di Shah Alam, Kelang, untuk membantu dari segi kesihatan dan perubatan. Dan kita terima laporan daripada rakan-rakan NGO yang lain juga sudah pun menggerakkan jentera mereka, dan ada yang telah pun menghantar pasukan, ada yang sedang menyiapkan barang-barang bekalan bantuan yang akan disiapkan untuk dihantar. Datuk, antara perkara apabila kita menyebut berkenaan dengan krisis, terutama krisis bencana pada ketika ini, bencana alam ini, melihat kepada koordinasi itu, secara spesifiknya mungkin mereka yang di luar sana mungkin yang tidak pernah terlibat secara langsung dari segi koordinasi di antara mungkin kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, NGO, bagaimana kita memahami gerak kerjanya itu pada ketika ini? Maksudnya bagaimana ianya diselaraskan, bagaimana bantuan-bantuan itu dapat dipastikan? Pertamanya adalah usaha untuk menyelamatkan nyawa. Kedua, kita melihat kepada penempatan sementara, bantuan makanan, kesihatan dan lain-lain. Pada masa sama, kita juga berdepan dengan situasi COVID-19 yang masih lagi meruncing pada ketika ini, Datuk. Ya, betul. Jadi seperti saya katakan, sebenarnya kesiapsiagaan untuk menghadapi banjir musim ini, iaitu seasonal flood ini, ya, dan di Malaysia ada 2, tapi yang lebih besar ialah banjir monsun timur laut ini, sebenarnya dijalankan sepanjang tahun. Dan pihak NADMA, Agensi Pengurusan Bencana Negara,
mengepalai koordinasi di peringkat pusat, ya, dan disertai dengan semua agensi kerajaan yang terlibat, termasuk Jabatan Kesihatan Masyarakat dan kementerian lain, termasuk Kementerian Kesihatan, Angkatan Tentera dan juga NGO seperti Mercy Malaysia. Dan kita kemudian di peringkat negeri, di bawah kelolaan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, selalunya dikendalikan bersama dengan MKN negeri, kemudian di peringkat daerah, Jabatan Urusan Bencana Daerah. Dan ini melibatkan juga ketua polis daerah dan semua ketua-ketua agensi di peringkat daerah seperti ketua bomba dan sebagainya. Jadi koordinasi sistem itu sudah ada, dan ada perkara yang sudah dikenal pasti sebelum berlaku banjir lagi, iaitu seperti pusat pemindahan. Itu memang telah dikenal pasti, dan pihak NADMA bekerjasama dengan pihak kerajaan negeri untuk mengenal pasti di mana pusat-pusat pemindahan ini. Dan kita dapat lihat, ya, di negeri-negeri yang mana banjir besar sering berlaku, perkara ini sekarang sudah agak lancar, dan cuma mungkin di negeri Selangor dan Lembah Kelang, seperti mana saya sebut tadi, sebab perkara ini jarang berlaku. Jadi ini merupakan cabaran untuk mengenal pasti, dan kita tahu sekarang ini ramai orang yang terperangkap di kawasan-kawasan kediaman mungkin yang sebelum ini tidak dirasakan akan menghadapi masalah. Jadi ini yang sekarang menimbulkan sedikit masalah dari segi pusat pemindahan dan juga tempat-tempat untuk perlindungan ataupun temporary shelter di Lembah Kelang. Itu yang pertama. Dari segi gerak kerja koordinasi, seperti mana juga keadaan-keadaan lain, dalam pengurusan bencana ini memang ada dua salurnya, satu di peringkat pusat dan satu di peringkat negeri, dan selepas diselaraskan di pusat, negeri akan juga menentukan keutamaan di mana tempat-tempat yang perlu diberikan perhatian yang lebih. Di situlah kebanyakan daripada sumber yang akan disalurkan, sama ada sumber agensi kerajaan maupun NGO. Yang ketiga yang betul disebutkan tadi ialah tentang COVID-19. Dan Alhamdulillah, sebab kita telah belajar daripada bencana banjir pada lewat tahun lepas dan awal tahun ini, yang juga melibatkan banjir dalam pandemik. Jadi pihak NADMA dan juga NGO seperti Mercy Malaysia telah pun menyediakan garis panduan untuk misalnya pusat-pusat pemindahan, cara dan juga standard yang harus diguna pakai, jarak, physical distancing dan sebagainya. Dan juga kita harus pastikan kelengkapan seperti PPE sekiranya perlu harus disediakan. Ini memang sedang disediakan dan memang ada dalam koordinasi. Cuma dalam peringkat search and rescue, sekarang ni di setengah-setengah tempat termasuk di negeri Selangor masih lagi di peringkat awal, iaitu mencari dan menyelamat, search and rescue. Di sinilah di mana cabaran itu lebih sedikit, sebab bukan mudah untuk melaksanakan operasi mencari dan menyelamat ini, dan pada masa yang sama kita terpaksa juga menjaga SOP dan norma berkait dengan COVID-19. Dan akhir sekali, ya, betul tentang penyakit bawaan air itu, ini memang satu kerisauan kita setiap tahun, saban kali berlakunya banjir. Oleh sebab itu, fokus kesihatan dan perubatan bukan hanya terhadap COVID-19 tapi juga terhadap mencegah, yang pertama sekali, menghindarkan kalau boleh, dan yang ketiga merawat sekiranya ada penyakit-penyakit bawaan air. Setakat ini kita belum terima laporan adanya outbreak penyakit bawaan air seperti kolera, taun dan sebagainya. Cuma kita tetap memantau dan kita tetap memberikan perhatian menerusi pasukan-pasukan perubatan kita, dan kita bekerjasama dengan KKM dalam hal ini. Ya, Datuk, pastinya dari semasa ke semasa kita sering ataupun setiap kejadian yang berlaku kita akan terus menambah baik dari segi prosedur operasinya, termasuklah dari segi kawalan penyakit dan juga melihat kepada usaha untuk memastikan tiada nyawa yang terkorban akibat daripada bencana alam ini. Datuk,
orang lama di dalam Mercy Malaysia melihat tragedi-tragedi banjir bencana yang berlaku sebelum ini, melihat apakah bentuk penambahbaikan lagi yang boleh kita lakukan, sama ada dari peringkat penyaluran bantuan ataupun di peringkat bantuan daripada kerajaan pusat, agensi-agensi mahupun gerak atur kerja dan sebagainya. Bentuk penambahbaikan yang boleh lagi kita lakukan dalam usaha untuk memastikan bahawa usaha penyelamatan itu dilakukan segera, nyawa itu masih lagi terjaga walaupun situasi ini boleh dikatakan begitu meruncing pada ketika ini, Dato'. Ya, yang pertama sekali ialah dari segi kesiapsiagaan ataupun preparedness, ya. Dan dari segi pengurangan risiko bencana, disaster risk reduction, disaster risk management, ya. Jadi ini harus dilakukan sebelum berlakunya lagi bencana. Dan kita harus pelajari daripada banjir yang lepas dan juga banjir yang sedang berlaku sekarang, apa yang kita boleh tambah baik. Dan kita lihat di sini yang pertama sekali, kita tidak boleh assume, kita tak boleh anggap mana-mana kawasan dalam negara pun sebagai kawasan selamat daripada banjir besar, daripada bahaya ancaman monsun, ya. Sebab keadaan sekarang sudah berubah akibat daripada perubahan iklim, climate change dan juga lain-lain faktor. Bencana boleh berlaku di mana-mana sahaja dan intensiti ataupun keterukannya bertambah berbanding dengan dahulu. Dan impaknya juga lebih tinggi. Impaknya lebih tinggi sebab kita sudah lebih develop, kita sudah lebih membangun, sudah lebih maju. Ada banyak konsentrasi bangunan, penduduk dan sebagainya yang boleh menyebabkan bencana itu mendatangkan malapetaka. Walhal kalau mungkin 40-50 tahun dulu impaknya tidak begitu besar. Ini harus kita maklum. Kita ambil contoh saja tornado yang berlaku baru ni di Amerika pun sama, ya. Dan itulah sebabnya di Malaysia kita harus tingkatkan kesiapsiagaan kita. Itu yang pertama. Yang kedua ialah untuk usaha-usaha mencari dan menyelamat ini, mungkin pihak kerajaan harus memikirkan untuk masa hadapan, untuk meluaskan lagi jaringan dan juga keupayaan pasukan-pasukan yang boleh melaksanakan operasi mencari dan menyelamat dengan cara yang sistematik. Dan ini mungkin melibatkan tambahan, dari segi mereka yang dilatih, mereka yang terlatih untuk mencari dan menyelamat. Sebab seperti mana saudara sebut tadi, dia dalam peringkat awal ini ialah untuk menyelamatkan nyawa, life saving. Dan mencari dan menyelamat itulah yang penting. Cuma bukan semua agensi boleh buat kerja-kerja mencari dan menyelamat ini. Dan seharusnya kita tambahkan mereka yang boleh melaksanakannya, dan terutama sekali di SMART, di APM dan juga di kalangan ATM, dan bomber dan penyelamat. Dan kemudian kita juga mungkin kena fikirkan tentang local emergency response team di peringkat lokal, di peringkat tempatan, sama ada di bawah kerajaan tempatan ataupun sebagainya di peringkat negeri. Yang kedua ialah saya rasa kita harus juga ambil maklum bahawa usaha-usaha untuk mengurangkan impak tadi, risk mitigation tadi harus dilaksanakan lebih baik, terutama sekali di kawasan-kawasan bandar. Dan di sinilah kita tidak dapat lari daripada meningkatkan maintenance, ataupun kerja-kerja menaik taraf dan membaik pulih sentiasa berlaku, dilaksanakan ke atas longkang-longkang, ke atas peparitan kita. Sebab ini semua ada faktornya mengapa kawasan-kawasan bandar kita, terutama di Lembah Kelang, apabila kena banjir besar, kena hujan yang lebat seperti ini, maka berlaku banjir yang sekarang ini sedang memerangkap beribu-ribu orang. Jadi kita harus meningkatkan kerja-kerja tersebut. Dan di sini kerjasama antara pihak kerajaan pusat dan negeri serta agensi-agensi yang berkaitan harus ditingkatkan dan tidak harus mengambil kira soal-soal lain seperti politik dan sebagainya. Ianya harus diberi keutamaan. Dan akhir sekali saya rasa ialah koordinasi tadi, kita, walaupun saya rasa kita sudah ada koordinasi yang agak baik, kita masih boleh tambah baik. Dan ini mungkin terutama sekali di antara pengurusan di pihak kerajaan negeri bersama dengan kerajaan pusat. Di situlah sebenarnya berlaku critical flow of information, ataupun maklumat kritikal yang kadang-kadang tak sampai ke bawah, sebab
di sana ada gangguan mungkin. Jadi kita harus hapuskan semua gangguan maklumat itu dan semua maklumat itu harus dikongsi oleh semua kerajaan negeri dengan kerajaan pusat dengan cara yang berkesinambungan dan berterusan. Baik. Terima kasih Dato' Dr. Ahmad Faizal Firdaus, Presiden Mercy Malaysia berkongsi pandangan termasuklah usaha penambahbaikan yang boleh dilakukan dalam kita mendepani cabaran bencana alam yang berlaku pada ketika ini dan juga pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih sekali lagi kepada Dato' Dr. Ahmad Faizal Firdaus, Presiden Mercy Malaysia. Dan pastinya saya difahamkan pada ketika ini Perdana Menteri berada di Kelang, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, dan dikatakan akan diadakan satu sidang media sebentar sahaja lagi, tetapi pada ketika ini Perdana Menteri masih lagi mengikuti sesi taklimat, tetapi rakan setugas Umar Vati Ramayana akan terus membawakan perkembangan terkini dari semasa ke semasa. Selepas ini kita akan bersama dengan Map Malaysia dan juga pakar kesihatan melihat kepada isu ataupun bencana yang berlaku pada ketika ini. Kami di Astro Awani bersimpati kepada mereka yang terjejas akibat daripada bencana ini dan insya-Allah kami rakan-rakan kami di lapangan juga memaklumkan bahawa usaha membantu dan juga menyelamat mereka yang terkandas, yang berada di kediaman masing-masing, tidak dapat ke pusat pemindahan sementara sedang dipergiatkan oleh agensi-agensi berkuasa dan juga agensi penyelamat. Dan kita ingin berhenti rehat seketika. Buletin Awani Khas akan bersambung selepas ini. Baiklah, bertemu kembali dalam Buletin Awani Khas berkenaan dengan situasi bencana alam banjir yang melanda pada ketika ini 8 buah negeri di seluruh negara ini, melibatkan 8 buah negeri dengan puluhan ribu mangsa telah pun direkodkan, telah pun dihantar ke pusat-pusat pemindahan sementara, tetapi usahanya untuk membantu mereka ini masih lagi berterusan dan Perdana Menteri juga berada di lapangan. Beliau telah sejak daripada malam tadi beliau telah pun mengerahkan aset-aset pihak pasukan penyelamatan, agensi-agensi berkaitan untuk terus mempergiatkan usaha menyelamat nyawa terutamanya. Itu menjadi fokus utama apa yang dikatakan Perdana Menteri sejak daripada malam tadi. Dan pada ketika ini saya ingin berkongsikan sedikit informasi termasuklah di laman Twitter LLM Traffic, di mana Twitter LLM Traffic sebenarnya membawa kemas kini berkenaan dengan isu ataupun lokasi-lokasi yang menjadi laluan ataupun yang telah pun ditenggelami air, laluan-laluan yang ditutup, lencongan-lencongan juga ada dimaklumkan di dalam Twitter LLM Traffic ini. Jika anda terpaksa ataupun perlu keluar, ada tugasan ataupun sebagainya, pastikan anda membuat semakan di akaun-akaun Twitter, terutama pengendali-pengendali lebuh raya, termasuk LLM Traffic sendiri untuk mengemaskini situasi semasa dan juga jalan-jalan yang berkemungkinan ditutup disebabkan oleh bencana banjir ini. Tetapi saya juga ingin membawakan kemaskini daripada NADMA Malaysia, di mana NADMA menerusi Twitternya memaklumkan bahawa selain panggilan bantuan ke PKOB iaitu Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB iaitu talian 0380642400, di mana talian ini terdapat 10 hunting lines dan semua perkongsian di media sosial, SMS, aplikasi WhatsApp turut dipantau dan diambil maklum petugas PKOB dan atur gerak menyelamat telah dan sedang dilaksanakan pada ketika ini. Itu yang dimaklumkan NADMA menerusi ucapan di Twitter. Dan pastinya pada ketika ini kita ingin tahu juga berkenaan dengan situasi semasa dan juga ramalan cuaca untuk melihat hari-hari yang mendatang, termasuklah hari-hari sama ada di sebelah lewat petang, malam nanti dan juga hari-hari berikutnya. Dan untuk kita mendapatkan penjelasan berkenaan dengan perkara ini, kita bersama dengan Map Malaysia yang akan membawakan perkongsian ramalan cuaca untuk hari ini. Kita saksikan.
Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua penonton. Bersama-sama saya Farhalim dari Map Malaysia untuk kita ikuti perkembangan cuaca pada pagi ini. Amaran peringkat bahaya yang telah pun dikeluarkan oleh Map Malaysia di sekitar negeri-negeri pantai barat Semenanjung Malaysia, termasuklah di bahagian pantai timur melibatkan negeri Pahang, ini masih lagi berkuat kuasa sehingga ke hari ini. Namun demikian, amaran-amaran lain seperti amaran peringkat buruk dan juga peringkat waspada masih lagi dikekalkan, dan amaran ini telah pun dikemas kini sejak 1.40 pagi tadi, dan amaran ini juga masih lagi berkuat kuasa bagi negeri-negeri di utara Semenanjung Malaysia. Dan jika diperhatikan, intensiti hujan adalah semakin berkurangan melibatkan negeri Selangor dan Kuala Lumpur, dan juga di sekitar negeri Melaka, negeri Sembilan dan juga di negeri Johor. Namun demikian, intensiti dijangka akan bertambah melibatkan negeri-negeri utara Semenanjung Malaysia, termasuklah di bahagian negeri Pahang. Di negeri Kelantan dan Terengganu pula, keadaan hujan semakin bertambah semakin baik, dan juga dijangkakan keadaan ini akan berlanjutan sehingga ke hari esok. Seterusnya kita perhatikan kepada paparan carta angin permukaan, di mana rantau negara kita masih lagi menerima dominasi tiupan angin dari arah timur laut dan juga timuran ke Semenanjung Malaysia, dan juga dari arah baratan ke Sabah dan Sarawak dengan kelajuan yang agak sederhana, iaitu antara 20 hingga 30 km sejam. Kawasan penumpuan angin lebih tertumpu di sekitar bahagian Selat Melaka Utara melibatkan kawasan perairan negeri Perak dan juga di sekitar perairan utara Semenanjung Malaysia. Dijangkakan kelembapan ini akan berterusan sehingga ke hari ini, dan kami menasihati penduduk setempat, terutamanya di sekitar penduduk di sekitar negeri Perak dan juga utara Semenanjung Malaysia yang lain agar berhati-hati dan berwaspada pada ketika ini. Seterusnya kita perhatikan kepada amaran keadaan laut yang masih lagi berkuat kuasa di sekitar rantau negara kita melibatkan kategori ketiga, kedua dan juga kategori pertama, di mana ketinggian ombak yang boleh mencecah lebih daripada 4.5 meter di kawasan perairan terbabit, dan juga kelajuan angin yang boleh mencecah lebih daripada 60 km sejam melibatkan kategori ketiga. Seterusnya kita lihat kepada paparan imej satelit semasa. Rantau negara kita masih lagi menerima litupan awan ataupun kelompok awan aktif yang dicerap di hampir keseluruhan Semenanjung Malaysia setakat ini, termasuklah di sekitar negeri Sabah, dan kelembapan yang tinggi ini menyebabkan keadaan hujan yang masih lagi berterusan pada pagi ini di hampir keseluruhan tempat, dan kami menjangkakan keadaan ini akan berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Keadaan hujan yang lebih klimat dan juga lebih berintensiti tinggi lebih dicerap di sekitar kawasan utara Semenanjung Malaysia, dan jelas diperhatikan melalui paparan imej gemar radar semasa. Hujan yang kini berlaku di sekitar negeri Kedah dan juga di sekitar Perlis dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke awal petang nanti, manakala keadaan hujan yang sedang berlaku di bahagian selatan negeri Perak ini masih lagi berpotensi untuk berlanjutan sehingga ke malam nanti. Manakala di negeri-negeri pantai timur Semenanjung Malaysia melibatkan Kelantan, Terengganu, hujan lebih berpotensi berlaku di sekitar bahagian pesisiran pantai negeri Kelantan, dan juga di sekitar negeri Terengganu melibatkan pantai Terengganu dan juga di bahagian pedalaman negeri Pahang. Keadaan ini dijangkakan akan beransur reda menjelang hari ini, dan cuaca akan semakin pulih menjelang hari esok. Oleh yang demikian, kami menasihati penduduk setempat dan orang awam agar sentiasa berwaspada dan juga kekal selamat di kediaman masing-masing. Seterusnya kita perhatikan untuk paparan imej gemar radar di Sabah dan Sarawak pula. Kelembapan yang tinggi masih lagi tertumpu di hampir keseluruhan bahagian labuan Sabah dan juga melibatkan pedalaman negeri Sabah, dan dijangkakan akan berlanjutan dalam tempoh 1 hingga 2 jam dari sekarang. Manakala di negeri Sarawak, keadaan cuaca adalah cerah dan tiada hujan yang dicerap setakat ini. Namun demikian, menjelang petang nanti, ribut peti masih lagi dijangkakan berpotensi berlaku melibatkan bahagian pantai barat, Kudat dan juga pedalaman negeri Sabah serta di bahagian pedalaman negeri Sarawak. Sekian saja informasi cuaca untuk kali ini. Seperti biasa, sepanjang maklumat terkini dan juga cuaca terkini di rantau negara kita, anda boleh layari laman kami di www.met.gov.my, Twitter, Instagram dan juga Facebook rasmi Map Malaysia. Kita ikuti paparan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang hari ini. Assalamualaikum.
Itu dia tadi perkongsian daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Terima kasih kami ucapkan kepada Met Malaysia yang terus membawakan perkembangan semasa berkenaan dengan ramalan cuaca serta nasihat berkenaan dengan dari segi cuaca dan juga melihat kepada kemungkinan-kemungkinan yang boleh berlaku sama ada dalam sehingga petang lewat malam ini ataupun sehingga esok sebenarnya. Tetapi pada ketika ini kita masih lagi menantikan Q ataupun update daripada rakan setugas Umavati Ramaya yang berada di Klang yang mengikuti tinjauan di lapangan bersama dengan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Difahamkan Perdana Menteri masih lagi diberi taklimat berhubung dengan usaha mencari dan menyelamat situasi semasa bantuan banjir yang disampaikan di Klang terutamanya. Tapi pada ketika ini kita ingin melihat juga dari segi kesihatan. Bagaimana kita ingin memahami dalam konteks bencana, pengurusan bencana ini, bantuan dan juga dalam pandemik COVID-19 ini yang masih lagi menular, pada masa sama usaha untuk mengekang penyakit-penyakit bawaan air itu menjadi antara fokus pada ketika ini. Dan berada menerusi talian adalah Dr. Muhammad Farhan Rusli, pakar perubatan kesihatan awam. Dr. Farhan, terima kasih kerana sudi bersama dengan Astro Awani. Pertama sekali, Dr. Farhan mungkin boleh update berkenaan dengan situasi semasa. Difahamkan Dr. Farhan berada di lapangan pada ketika ini, Dr. Farhan, dan juga bagaimana kita ingin memahami usaha yang perlu dilakukan mendepani bencana alam dan juga pandemik COVID-19 dan juga usaha untuk mengekang penyakit-penyakit terutamanya penyakit bawaan air ketika bencana banjir ini, Doktor. Assalamualaikum. Terima kasih Ashraf. Okey, jadi situasi dia sekarang, apa yang kita nampak, ada 3 perkara yang kita harus ingatlah. Pertama sekali ialah situasi yang sedang berlaku, yang immediate ataupun yang sedang berlaku sekarang, iaitu banjir di tempat sendiri ataupun di rumah sendiri. Jadi di sini apa yang menjadi faktor utama kalau daripada segi pengurusan bencana ialah jika kita ada penyakit kronik seperti kencing manis, darah tinggi, benda pertama yang kita harus selamatkan adalah ubat-ubatan itu dahulu. Kerana kita takut kemungkinan ia tidak akan sampailah ubat kepada kita kan. Yang kedua ialah tentang kawasan kita tersebut. Maksud saya ialah tentang air yang jernih, di mana itu mungkin menjadi satu yang sukar sekarang apabila ini berlaku. Dan harus diingatkan bahawa penyakit seperti typhoid, kolera dan juga benda lain seperti leptospirosis, kencing tikus boleh berlaku banyak apabila banjir ini berlangsunglah di kawasan kita. Sebab itu amat penting sekali kita tidak membenarkan ahli keluarga ataupun kanak-kanak masuk ke dalam kawasan yang banjir ataupun masuk dan menggunakan air yang telah banjir itu. Dan ketiga, perkara yang harus kita ingat ialah sekarang walaupun banjir itu sedang berlangsung, ia berlangsung dalam pandemik. Dan ini sebenarnya sesuatu yang kita amat risaukan, terutamanya di pusat-pusat pemindahan banjir. Dan juga di sana SOP harus dipertingkatkan sebab kita tidak mahu walaupun bencana berlaku, kita lupa protokol-protokol COVID yang harus kita laksanakan. Dr. Farhan menyebut berkenaan dengan protokol COVID-19 itu, antara kebimbangan adalah pertama mungkin ada mereka ataupun mangsa banjir ini yang masih lagi boleh berlindung di kediaman sendiri, tetapi pada masa sama untuk mereka yang berlindung di pusat pemindahan sementara, kita tahu situasi sesetengah PPS itu mungkin agak sesak dan juga pihak penyelamatan Jabatan Kebajikan Masyarakat sentiasa berusaha untuk memastikan situasi ataupun keadaan di PPS itu adalah terkawal, terutama dalam situasi pandemik ini. Tapi bagaimana kita ingin memahami protokol-protokol terutama melibatkan di PPS ini dalam usaha untuk menyelamatkan nyawa mereka yang menjadi mangsa banjir, pada masa sama menghindari daripada penularan COVID-19 terutama di PPS. Pandangan doktor. Jadi perkara pertama yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan seperti dinyatakan oleh Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin, di mana dia telah mengeluarkan arahan supaya mereka yang kuarantin ataupun mereka yang kontak rapat akan dipindahkan ke pusat kuarantin. Itu adalah perkara yang bagus.
Tetapi sekarang apa yang merisaukan ialah jika di pusat PPS itu kalau mereka tidak divaksinasi ataupun yang ada kumpulan yang belum lagi menerima vaksin, adakah mereka boleh digaulkan di dalam satu kawasan yang sama dengan mereka yang telah menerima vaksin dan sebagainya. Jadi di sinilah sebenarnya pihak APM dan juga pihak berkuasa di kawasan tersebut harus mengambil langkah yang lebih mantap lah, di mana mereka boleh mengasingkan, kerana kita tidaklah mahu mengatakan kalau kamu tidak ada vaksin kamu tidak boleh masuk ke PPS, tetapi kita kena ada solusi di mana ia harus diasingkan supaya kita tidak menjadikan satu kluster PPS yang baru, terutamanya dengan varian-varian baru dan juga penularan yang boleh berlaku di pusat PPS. Kerana kita tahu di situ ada kemungkinan besar ventilasi tidak beberapa bagus dan juga jarak di antara satu sama lain itu adalah amat rapat sekali, dan itulah sebenarnya kita tidak mahu, kita mahu benda itu dipertingkatkan. Jadi di situ sama juga kita kena pastikan kod QR diimbas, kita kena pastikan pelitup muka dipakai, dan yang paling penting sekali ialah supply of water lah. Kita punya bekalan air yang jernih dan bersih harus dibekalkan di PPS ini. Ya. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Farhan Rusli, pakar perubatan kesihatan awam, mengulas berkenaan dengan situasi semasa dan juga cabaran dan bagaimana kita untuk memastikan penularan COVID-19 tidak berlaku di kawasan ataupun di pusat pemindahan sementara PPI susulan daripada bencana banjir ini. Dan difahamkan pada ketika ini rakan setugas saya Ridauddin Daud berada di Hulu Langat mengikuti rapat usaha penyelamatan dan juga memastikan bahawa individu-individu yang menjadi mangsa kepada bencana banjir ini diselamatkan, bantuan disalurkan kepada mereka. Ridauddin, mungkin ada perinciannya, kita ikuti perinciannya Ridauddin. Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Ridauddin Daud di Kampung Sungai Serai di Hulu Langat ini, di mana saya daripada tadi sebenarnya dari pagi tadi buat liputan di sini berkaitan dengan banjir. Dan baru tadi seperti tadi saya janjikan untuk membawakan ketua operasi di sini, dan bersama saya adalah 3 individu, iaitu yang memang sememangnya saya boleh katakan sebagai wira pada hari ini yang menggerakkan segala usaha mencari dan menyelamat mangsa-mangsa di sini. Dan mungkin saya boleh panggilkan dulu Encik Muhammad Safiq bin Muhammad Noor, Ketua Operasi Banjir Sungai Serai, dan juga rakan-rakan setugas beliau Encik Roslan dan juga Encik Daniel. Inilah kita lihat dulu wajah 3 orang kuat yang membantu menyelamatkan mangsa operasi mencari sejak dari semalam tadi saya difahamkan. Dan mungkin kita boleh tanyakan kepada Tuan Muhammad Safiq. Saya difahamkan sejak jam 8 malam semalam sudah pun menerima panggilan bantuan daripada orang awam di sini. Jadi mungkin Tuan boleh ceritakan secara keseluruhan operasi ini bagaimana, Tuan? Okey, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terima panggilan operasi pada jam 8.40 malam. Kita menggerakkan kita punya jentera bersama dengan kekuatan anggota. Kita sampai di lokasi pada jam 8.55. Dalam masa yang sama, kita dah nampak keadaan dah semakin makin besar, makin meruncingkan. So kita minta bantuan daripada rakan-rakan semua, daripada Pertahanan Awam, Bulan Sabit Merah Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia. So semua telah bertungkus lumus lah menyediakan aset masing-masing terus ke kita punya lokasi di Sungai Serai. Jadi Tuan, berapa banyak aset yang sudah pun digerakkan hari ini? Sebab saya nampak tadi pun sejak dari pagi ada, dan juga ada pertambahan 2 atau 3 bot yang saya nampak sebentar tadi, dan anggota tentera Malaysia juga ATM juga sudah sampai. Jadi setakat ini Tuan, berapa banyak dah aset yang telah digunakan dan berapa ramai anggota anggaran yang sudah berada di lokasi ini, Tuan? Okey, untuk Jabatan Bomba kita telah menggunakan 2 biji bot lah, termasuk dengan Angkatan Pertahanan Awam sebanyak 4 biji bot, bersama dengan Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia sebanyak 2 biji bot lah. Dan kita mendapat bantuan daripada Angkatan Tentera Malaysia dengan tambahan 2 biji bot lagi. Dan kita ada juga lah tambahan daripada NGO
dalam 2 biji bot. Semua kita gerakkan untuk menyelamatkan mangsa. Kita tumpu kepada operasi menyelamatkan terlebih dahululah. Sebab di sini kita dapat lihat dia punya kenaikan air secara mendadak dan kita perlu menjalankan tugas dengan cepatlah untuk elakkan perkara-perkara yang tidak diinginilah. Jadi baik tuan, apa strategi selepas ini tuan? Dia melihatkan keadaan pun nampaknya dia sudah semakin surut. Apa strategi yang dilakukan oleh petugas keselamatan selepas ini tuan? Okey, untuk strategi kita akan bukan stand down lah, kita akan rehatkan mana pegawai kita, anggota-anggota kita yang telah bertungkus lumus daripada malam tadi dan kita non-stop, tidak ada sikit rehat pun. Sebab kita memikirkan mangsa-mangsa yang memerlukan pertolongan. So selepas ini kita nampak trend air semakin menurun. So kita kurangkan kita punya utilities kita. So dalam masa yang sama masih ada lagi kita punya anggota-anggota masih mencari dan menyelamatlah mana mangsa-mangsa yang masih terperangkap, dan kita akan pastikan semuanya selamat dan tidak akan ada seorang pun yang tertinggal lah. Baik tuan, last tuan, apa nasihat tuan kepada penduduk setempat? Sebab saya perhatikan daripada pagi tadi nampaknya semakin menginjak ke tengah hari semakin ramai orang datang dan kadang-kadang tidak mengindahkan ataupun mengabaikan apa sahaja nasihat keselamatan daripada petugas keselamatan di sini. Jadi apa nasihat tuan sebagai orang yang mengikuti operasi ini, apa nasihat tuan kepada mereka? Okey, nasihat saya kepada semua orang awam, banjir adalah satu bencana dan mendatangkan bahayalah. Jadi untuk elakkan daripada berdekatan dengan tempat-tempat yang banjir, dan lagi satu nasihat saya, sekiranya ternampak perubahan air dan kenaikan air secara mendadak, terus pindah atau cari tempat yang lebih selamat lah. Itu saja. Okey baik, terima kasih. Ya, kita lihat sekali lagi, 3 wajah ini adalah antara merupakan orang terpenting di kawasan ini yang memastikan supaya apa saja operasi menyelamatkan mangsa di Kampung Sungai Serai, di Sungai Lui dan juga di Taman Seri Nading berjalan dengan lancar. Bermula bukan pada pagi ini tapi bermula daripada sejak malam semalam. Jadi baik, terima kasih banyak tuan. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk masa tuan. Semoga dapat bertugas dengan baik. Terima kasih kerana khidmat banyak tuan. Okay. Tuan, terima kasih tuan. Okay, terima kasih. Okey baik, itu tadi lintas langsung saya bersama dengan 3 individu hebat yang menggerakkan segala operasi mencari dan menyelamat di sini. Dan apa yang saya boleh kongsikan, keadaan nampaknya sudah pun semakin surut airnya walaupun masih lagi ramai yang terkandas. Namun seperti dikongsikan oleh Tuan Muhammad Safiq sebentar tadi, operasi sudah pun dimula sejak malam tadi dan beliau ingin mahu memastikan operasi menyelamat dilakukan dengan sebaik mungkin tanpa ada satu pun yang tertinggal ataupun terpinggir. Jadi itulah komitmen yang diberikan oleh petugas-petugas keselamatan di sini. Jadi semua penduduk Hulu Langat, tak kiralah anda berada di dalam kawasan sana ataupun berada di luar, Facebook, Instagram dan sebagainya, sampaikan maklumat. Baik. Okey, baik. Nampaknya itu dia tadi perkembangan yang dibawakan oleh Ridauddin dari Hulu Langat yang membawakan perkembangan operasi menyelamat mangsa-mangsa banjir. Dan pastinya selepas ini Buletin Awani Khas, kita akan teruskan membawa perkembangan lanjut dari semasa ke semasa usaha mencari dan menyelamat mangsa-mangsa banjir. Dan seperti yang Ridauddin katakan, tiada yang tertinggal, tiada yang terpinggir. Selepas ini, rakan saya Zulfitri Yusof akan mengambil alih kerusi ini untuk membawakan perkembangan lanjut dari semasa ke semasa. Teruskan bersama dengan Esra Awani dan juga di semua platform media sosial kami. Sekian dahulu Buletin Awani Khas untuk waktu ini. Selepas ini Zulfitri Yusof. Assalamualaikum dan salam hormat.